Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan bersambung dengan topik fokus yang ke-53 iaitu berkaitan dengan pelibatan Malaysia dalam OIC. OIC nama penuhnya ialah Organisation of Islamic Cooperation, iaitu dalam bahasa Melayu Pertubuhan Kerjasama Islam. Jadi pertubuhan ini adalah penubuhannya berkaitan dengan Malaysia, di mana Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan sebuah pertubuhan untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam di dunia. Jadi oleh itu pertubuhan ini seperti namanya, tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam dengan mewujudkan kerjasama antara negara-negara Islam. Jadi apakah pelibatan Malaysia yang lain dalam pertubuhan ini? Antaranya yang kita nampak komitmen kita yang kuat, yang tinggi adalah mana yang Setiausaha Agung pertama OIC sendiri adalah Tunku Abdul Rahman, dan kemudiannya Tun Abdullah Ahmad Padawi juga menjadi pengerusi OIC pada tahun 2003. Jadi tugas sebagai Setiausaha Agung Tunku Abdul Rahman pada masa itu ialah untuk mengukuhkan OIC dan juga memastikan masyarakat Islam sedunia mendapat pembelaan sewajarnya, maksudnya nak menjaga kepentingan masyarakat Islam sedunia lah. Sebagai pengerusi OIC, Malaysia dengan Perdana Menteri kita sebagai pengerusi OIC, Malaysia sering berhadapan dengan tomahan. Tomahan ini komen-komen yang tidak baik daripada negara lain kerana sering dikaitkan dengan 3K. 3K ialah keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Oleh itu, Malaysia sentiasa mengetengahkan atau mengutamakan nilai kesederhanaan, iaitu dengan menolak keganasan. Selalunya kita lihat dalam dasar luar negara kita, kita selalu mengutamakan diplomatik dan kita gunakan rundingan dan bukannya keganasan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan selain daripada itu, negara kita juga terlibat dalam pendidikan, politik dan juga ekonomi. Yang ini kita dapat lihat dari aspek politik, ekonomi, sosial lah, di mana kita ada terlibat dalam pembangunan pendidikan, iaitu kita telah membina sebuah universiti, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita juga memberi beasiswa kepada kepada pelajar dari negara-negara OIC. Dan dalam UIAM ini juga ada terdapat pembiayaan pelajaran dan kebajikan kepada murid. Seterusnya ialah kita juga cuba menangani isu politik negara Islam. Contohnya, pada tahun 1980-an terdapat konflik antara negara Iran dan Iraq. Jadi kita jadi perantara nak selesaikan konflik tersebut. Kita menyertai pasukan tentera pemerhati PBB ke negara tersebut. Dan selain itu, kita juga ada menunjukkan sokongan yang kuat kepada perjuangan Palestin, iaitu kita setuju yang Palestin boleh membentuk sebuah negara yang merdeka. Dan akhir sekali dari segi ekonomi, kita menyokong ISDB, iaitu Bank Pembangunan Islam, dan kita menyertai ISDB dan memperoleh pinjaman lah untuk projek pembangunan negara. Baik, seterusnya kita bersambung dengan latihan, iaitu di sini kita sambung dengan soalan kita semalam, di mana soalan ke-48 dalam kertas koleksi percubaan negeri 2023. Jadi sambung dengan soalan A3 tentang OIC. Jadi kita terus jawab soalan 48 A3, iaitu berkaitan dengan sumbangan Malaysia dalam organisasi OIC. Dalam OIC ialah menjadi Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama dan Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi pengerusi OIC pada tahun 2003. Selain itu, sekiranya tak boleh ingat tahun, tak apa, tulis sahajalah menjadi pengerusi OIC.
Okay, selain itu, negara kita juga kita ingat yang politik ekonomi sosial. Hmm, Malaysia turut terlibat dalam pembangunan pendidikan, iaitu kita ada penubuhan UIAM untuk Makkah. Di samping itu juga membantu politik ekonomi sosial, membangunkan ekonomi, okay, dan politik, menyelesaikan isu politik antara negara Islam. Baik, dengan itu kita dapatlah lebih daripada 4 markah di sini. Ayat pertama 2 markah, ayat kedua 2 markah, ayat ketiga 2 markah, jadi 6 markah. Okay. Dan sekarang kita sambung dengan soalan B. Soalan B ini ialah kebatlah berikan pandangan anda terhadap pernyataan tersebut. Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan negara luar dan tidak menjadi ketat di bawah tempurung serta enggan bekerjasama dengan negara lain. Okay. Jadi tak susah kita lihat di sini, topik ini adalah tentang manfaat hubungan baik dengan negara luar. Okay. Jadi pandangan saya terhadap kita mulakan dengan salin soalan dulu. Anda tukar jadi saya tersebut ialah salin balik yang petikan. Perlu memanfaatkan hubungan baik dengan negara luar. Okay, ini bahagian pertama dia yang kita berikan pandangan kita. Kerana apa kebaikan dia? Mengapa perlu memanfaatkan hubungan luar? Dapat menjadikan politik negara stabil. Hal ini kerana dapat mengelakkan campur tangan. Kita guna balik yang kibat gas ini. Okay. Politik negara stabil mengelakkan campur tangan kuasa asing dalam negara. Sambung dengan oleh itu, negara berdaulat. Contohnya, negara diiktiraf oleh PBB. Okay, jadi ini bahagian pertama. Di samping itu, Malaysia tidak perlu bekerjasama dengan negara lain supaya negara menjadi aman. Hal ini dapat menjadikan imej negara cemerlang. Oleh itu, dapat menarik ini dapat menarik kedatangan pelabur asing. Contohnya, berilah contohnya pelabur asing siapa yang akan datang. Seperti sekarang yang besar Tesla di negara kita. Okay. Pemasukan. Okay. Jadi, kalau kita nak sambung lagi, bolehlah pesannya dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan memajukan ekonomi negara. Kesimpulannya, rakyat hidup sejahtera. Okay. Bolehlah. Dua caralah kesimpulan. Sekiranya kita masih ada dapat isi baru, tulislah isi baru. Sekiranya tak ada, satu lagi cara senang untuk kita buat kesimpulan ialah kita ulang balik isi pertama dan isi kedua kita, iaitu politik negara stabil dan apa lagi, negara aman ialah manfaat hubungan baik
Malaysia dengan negara luar. Dapatlah 8 markah, lebih daripada 8 lah sebenarnya. Okey. Itu sahaja untuk soalan pada hari ini. Jadi kita berjumpa lagi pada sesi hari esok. Okey, sekian, terima kasih.